Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Najwa binti Abdul Rahim, PID 20072 dari kumpulan 3. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk prosedur penubuhan dan kurikulum yang dirancang untuk tadika. Pengenalan. Setiap pengusaha iaitu usahawan perlu memahami konsep sesebuah tadika. Tadika merupakan singkatan bagi Taman Didikan Kanak-kanak. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ini adalah sebagai persediaan awal ke alam seterusnya iaitu prasekolah. Prasekolah formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Terdapat 5 prosedur dalam penubuhan tadika. Yang pertama adalah usahawan. Usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku yang sesuai dari ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Contohnya adalah seorang usahawan yang berkhidmat sebagai di tadika perlulah menunjukkan contoh tingkah laku yang baik seperti mempunyai sifat kasih sayang, jujur, amanah, tolak ansur dan lain-lain. Tujuan bagi usahawan untuk memastikan setiap yang ditunjukkan adalah sikap dan contoh yang baik kepada pengusaha-pengusaha tadika yang lain, serta pengusaha dijadikan contoh yang baik terhadap pekerja-pekerja atau kanak-kanak yang lain di tadika. Yang kedua adalah kajian pasaran. Usahawan perlulah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. Ia dilakukan bagi tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran ataupun tidak diperlukan. Sebelum pengusaha menceburi perniagaan perkhidmatan tadika, kajian tentang kewujudan pasaran perlu dibuat terlebih dahulu. Ia akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pasaran di lokasi yang dipilih sama ada relevan ataupun tidak relevan. Yang ketiga adalah permohonan pendaftaran perniagaan atau syarikat. Ada 3 bentuk jenis perniagaan untuk mengendalikan perkhidmatan di tadika. Yang pertama adalah perniagaan perseorangan, yang kedua adalah perniagaan perkongsian dan yang terakhir adalah perniagaan sendirian berhad. Berdasarkan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, semua bentuk perniagaan perseorangan dan perkongsian perlu mendaftar di pejabat sebelum memulakan perniagaan. Yang keempat adalah memohon lesen perniagaan iaitu SSM. Usahawan perlu memohon lesen perniagaan dari pihak kerajaan tempatan iaitu sama ada Majlis Pembandaran ataupun Majlis Daerah. Lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak permis yang ditetapkan. Seterusnya, usahawan perlu membuat permohonan kepada Jabatan Negeri. Permohonan harus menyatakan tujuan penubuhan, kaedah kursus ditawarkan dan alamat tetap lokasi yang dipilih serta plan lokasi. Dan yang terakhir, nombor 5 adalah memohon surat kelulusan dari JPN. Permohonan dimajukan kepada Jabatan Negeri untuk kelulusan menjalankan perkhidmatan tadika. Cadangan perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama perlulah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Bilangan pekerja perkhidmatan tadika adalah sebanyak 7 orang dan bilangan pekerja terendah dalam tadika adalah seramai 2 orang dan yang paling tertinggi adalah seramai 21 orang pekerja sahaja. Kurikulum yang dirancang untuk tadika adalah Montessori. Kurikulum Montessori. Kurikulum ini diperkenalkan oleh individu bernama Dr. Maria Montessori pada awal tahun 1900. Beliau merupakan seorang tokoh pendidikan di Rom yang mempunyai pengalaman tentang pendidikan awal kanak-kanak terancakkan. Beliau percaya bahawa kanak-kanak dapat belajar dengan lebih baik jika mereka bebas memilih apa yang mereka ingin pelajari. Terdapat beberapa kebaikan kurikulum Montessori iaitu membuat aktiviti secara hands-on, meningkatkan kemahiran sosial dan mengajar kanak-kanak supaya lebih berdikari. Kaedah mengajar bagi kurikulum ini pula adalah kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Kaedah ini menggunakan bahan pengajaran yang menekankan pembelajaran dan pengajaran deria. Kesimpulan. Secara kesimpulannya yang dapat saya simpulkan adalah menjadi seorang pengurus atau usahawan tadika bukan mudah dan perlu memberi komitmen dalam kualiti yang bagus dalam sesebuah pengurusan. Pengurus perlu mempunyai sifat kesabaran yang tinggi dalam mentadbir segalanya. Tugas yang penting adalah mengenal pasti, merangsang, menyelenggara dan memastikan setiap sumber yang ditetapkan adalah mencukupi. Pengurus perlu merupakan nadi utama dalam mengurus segala penubuhan di tadika. Ini adalah beberapa bahan rujukan saya. Sekian, terima kasih.